Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini aku nak share pula satu gadget ni. Memang sangat-sangat bagus. Aku rasa paling terbaik lah aku guna setakat ini. Ini bagi akulah. Okey, yang ni dinamakan Insta360 Go. Okey, benda ni sebenarnya jarang-jarang ada sebenarnya. Belum viral lagi. Sebab apa? Sebab aku pun tak tahu sebab apa. Tapi mula-mula aku guna. Okey, kita tengok dulu dia punya spek dia. Okey, kamera ni memang kecil. Memang sangat-sangat kecil. Dia punya saiz dia lebih kurang besar ibu jari je. Memang kecil. Tapi dia punya performa, dia punya kualiti aku rasa memang okey lah. Okey, kalau kita tengok aspek dia kecil je. Ini dia punya suara dia, speaker nak record audio. Ini dia punya kamera dia. Okey, kamera dia ada flow state stabilization. Memang kamera kecil ni dia ada stabilizer. Memang sangat-sangat power dia punya hasil dia bila kita record. Okey, ini dia punya power bank case. Okey, in case bateri ni dah low, kita just letak aja. Mengikut penggunaan aku lah, setakat ni aku dah guna dalam hampir sebulan ke sebulan lebih macam tu lah, hampir 2 bulan. Okey, buatnya contoh bateri ni dah kurang, kita just letak aja benda ni, tak tutup apa. Ini just kita nak cover dia punya lens saja. Kalau kita nak simpan dalam beg ke apa kan, takut calar. Okey, buatnya bila bateri dah low, kita akan tekan sini, dia akan charge sendiri dan dia akan auto off bila kamera ni dah penuh. Okey, cara kita nak transfer data pula, kita just masukkan macam ni je dekat kita punya iPhone. Dia lebih kepada iPhone sebab kepala dia untuk iOS lah. Kalau yang Android boleh juga, dia ada bagi kabel. Yang ni untuk charge dan untuk transfer data untuk pengguna-pengguna Android lah. Jadi kelebihan yang aku boleh ceritakan berkenaan dengan benda ni. Okey, satunya dia kecil. Okey, untuk guna dekat motor memang tak ada masalah. Memang orang lain pun tak pasang sebab kamera ni kecil sangat. Okey, benda ni aku boleh guna satu hari. Sebab walaupun dia punya bateri dia tak berapa tak berapa besar bateri dia, tapi disebabkan lepas kita dah guna sekejap, kita letak dalam ni, dia auto di-charge. Jadi bateri sentiasa penuh lah untuk kamera ni. Dan untuk kita transfer data pula, kita kena install dia punya apps dia. Kelebihan-kelebihan dia ni yang aku boleh cerita. Contoh ini apps dia, Insta360 Go. Okey, kita masukkan saja benda ni dekat kita punya handphone lah. Okey, dia dah detect kan. Okey, ni dia punya, kita punya kamera capacity bateri. Okey, dia dah penuh. Okey, yang dah kita ambil, dia akan keluar dekat sini. Kalau kita nak transfer, kita select je gambar yang kita nak, kita masukkan dalam local. Dia akan simpan dulu dalam apps ni. Lepas tu bila kita nak
transfer kepada smartphone kita, kita akan pindah balik sekali lagi. Okey, apa lagi aku nak terangkan? Okey, kelebihan dia juga, contoh kita dah selesai rekod video ataupun gambar, kita boleh buat secara pantas, jadikan jadikan kita punya story di Instagram ataupun di Facebook. Jadi dia boleh create untuk kita bina story tersendiri secara cepat. Kita just pilih saja, contoh kita ambil yang ni kan. Kita ambil tema ni, dia akan create sendiri tema macam mana yang kita nak, kita pakai je. Okey, senang saja, kita ikut je. Contoh dia dah bagi tahu dia nak 9 shot video, kita bagi je 9 rakaman video tadi tu, dia akan cipta untuk kita. Jadi senang, tak perlu pening kepala nak nak buat video sendiri, nak edit video sendiri. Tapi dia punya edit tu sekejap sajalah. Kalau nak lebih lagi kita kena edit sendirilah. Tapi yang ni untuk story Instagram, memang dia create secara cepat lah, secara laju. Contoh ni aku dah buat. Okey, aku dah buat. Mana kita pilih saja video yang kita nak letak tu, kita just letak ikut tema yang dia nak. Muzik pun dia dah standby semua. Kita just letak, lepas tu siap, dah boleh transfer, dah boleh jadikan story Instagram. Okay. Yang ni contoh kalau kita nak setting kan, kita kena on dulu dia punya, nanti aku ceritakan bagaimana dia berfungsi. Okay, contoh macam ni, Bluetooth control. Okay, kalau kita nak tengok secara langsung tak boleh. Itu dia punya kekurangan dia, nanti aku cerita sikit. Okay, ni dia ada semualah. Nanti aku cerita sikit dia punya apa kelebihan dan kekurangan. Okey dah, aku cabut macam tu je, tak ada masalah. Okey, benda pertama, sebenarnya dia bagi banyak jugalah aksesori, tapi yang paling berguna untuk aku setakat ini, yang satu lagi tu untuk mount dekat helmet. Nanti aku tunjuk gambar. Lepas tu satu lagi, yang ni kita kena pakai macam rantai lah, tapi benda ni duduk di sebalik baju kita, jadi kita lekatkan saja. Memang kuat lah. Jadi kita tak perlu terhegeh-hegeh untuk pegang kamera. Ibarat ni mata kita lah, kita tengok orang, macam tu. Buatlah tangan kita free, bebas. Macam aku cakap ni, tapi aku mount kamera, action kamera aku ni dekat badan aku lah. Jadi lebih kurang macam tu lah dia punya function. Kita free je, kita tak perlu pegang. Satu tangan kita nak pegang, satu tangan kita nak pegang. Jadi macam susah lah kalau kita pegang kamera, kita nak terangkan satu-satu susah. Sebab apa? Kita nak godek-godek kan barang. Yang ni paling berguna lah. Aku selalu guna rantai ni dengan kalau untuk ride, aku guna untuk yang mount untuk helmet. Jadi tak ada masalah. Okey, apa lagi dia punya kualiti aku rasa okey lah. Kalau korang tengok aku punya hasil video tu, okey jugalah, taklah kualiti tu low sangat. Okey lagi. Okey, cuma yang paling best bila kau dudukkan kamera ni, contoh aku letak macam mana pun,
kedudukan macam ni, contoh kedudukan macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, dia tetap akan stabil benda tu, dia tak akan terbalik. Ini kelebihan benda ni. Flow state lah, tak silap aku lah, dia punya function dia. Lepas tu dia ada stabilizer, mana kamera kita memang tak gegar. Walaupun kecil tapi terbaik. Audio dia pun memang terang. Okey, function dia. Okey, yang ni aku rasa satu kelebihan lah untuk Insta360 Go ni. Okey, senang saja. Kalau kita naik motor kan, aku memang selalu ride, aku guna benda ni saja. Kalau kita guna action camera, kadang-kadang aku nak tengok juga kan screen tu sama ada tengah on ke tak kan. Jadi kalau benda ni kita just tekan je. Contoh untuk satu kali tekan, contoh dalam keadaan dia tak menyala apa-apa, satu kali tekan, okey, dia dah record video. Dia dah record video. Yang ni kita boleh setkan paling minimal 15 saat, 30 saat dan 60 saat. Paling maksimum 60 saat. Okey, itu untuk record video yang ni yang paling best aku rasa. Sebab kita tekan satu kali, dia dah auto off. Jadi kita tak perlu fikir pasal bateri ke apa, sebab dia dah off sendiri. Ini aku cakap-cakap ni nampak tak? Okey, aku rasa okey lah kan. Okey, untuk kita nak ambil gambar pula, kita tekan sekali saja. Okey, kita tekan sekali je, tapi dengan tekan yang lama sikit lah, biar kita rasa gegar. Memang dia ada vibration. Contoh tadi aku tekan video, dia akan vibrate satu kali. Lepas tu bila dia off, dia akan vibrate satu kali lagi. Okey, untuk kamera pula, contoh yang ni kira kita on dulu. Untuk kamera kita tekan sekali, tapi dengan syarat kita tekan dulu hold tadilah. Dia ada gegar 2 kali, baru kita tekan 1 kali. Contoh aku tekan 1 kali. Okay, tadi mungkin dia dah auto off sebab aku lama sangat. Okay, sekali lagi. Okay, yang ni dia dah gegar, kita rasa gegar 2 kali. Lepas tu aku nak shoot foto, aku tekan sekali. Okay, buatnya dia klik macam ni, dia dah ambil gambar kita lah. Jadi kalau kita tengah naik motor pun kita akan perasan sebab dia gegar, kita akan rasa. Walaupun aku pakai glove, memang aku rasa lah. Okey, macam ni aku tengah ambil gambar lah. Okey, lagi mode yang dia ada, contoh kalau kita dah buka macam ni, kalau kita nak mode apa tu cepat, dia panggil apa, tak ingat, hyperlapse. Kita tekan 3 kali lah. Okey, untuk slow motion kita tekan 2 kali. Itu saja dia punya mode dia. Jadi paling lama tak silap aku 5 minit untuk FPV mode. Yang tu biasa digunakan untuk drone lah. Memang sangat-sangat mudah, cepat. Okey, itu dia punya kelebihan dia. Kelebihan dia macam aku ceritakan tadi lah, hands free, bebas, just letak aje. Ada yang boleh letak dekat topi, dia ada mount dia. Okey, untuk kelebihan dia, aku rasa penggunaan dia sangat-sangat berbaloi. Taklah ambil banyak sangat dia punya power. Aku rasa satu hari pun, aku rasa kalau maksimum satu hari aku rasa boleh guna lah. Okey, hands free, tak masalah, senang. Lepas ambil
rekod semua, kita just masukkan dalam handset kita. Dia dah tolong kita edit video dan buat story untuk kita dalam masa yang cepat. Okey, untuk kekurangan pula. Okey, untuk harga ni. Untuk harga memang dia mahal sikit lah, sebab dia under Insta yang Insta360 R1R X punya kan. Yang ni walaupun kecil macam ni, harga dia dalam anggaran 680 ke 800-900 macam tu lah. Memang mahal lah, tapi bagi aku dia punya hasil dia memang terbaik lah bagi aku. Okey, untuk kekurangan kedua pula. Okey, dari segi audio dia memang berkualiti, cuma dia tak ada external microphone. Maknanya kita tak boleh nak cucuk apa-apa device dekat sini. Maknanya dia 100% pakai mikrofon dekat dia punya kamera je. Jadi bila aku write, kadang-kadang aku nak bercakap kan, bawaannya tak berapa jelas lah, sebab suara aku ni dah disambar oleh angin terlebih dahulu. Tapi kalau kita dalam situasi biasa berjalan, tak ada masalah, memang clear. Itulah kalau dia buat external microphone memang terbaik lah. Kita boleh buat motovlog sambil naik motor. Okey, kekurangan dia apa lagi Okey, untuk kapasiti storage dia hanya 8 gig sahaja. Tapi bolehlah ambil, tak silap aku lah dia cakap kalau dalam 15 saat rekod video boleh ambil dalam sekitar 200 lebih macam tu lah. Itu dia punya kekurangan dia. Lepas tu kadang-kadang senang nak jatuh lah kalau kita pegang macam ni. Jadi dia dah ada bagi benda tu, aku rasa tak ada masalah. Okey, memang dia bersifat kecil, senang nak bawa. Okey, aku rasa dia punya kekurangan dia tak banyak sangat. Apa lagi Okey, dari segi rekod video tadilah yang aku bagi tahu, dia tak boleh nak ambil dalam masa yang lama macam action kamera yang lain kan. Biasa kan boleh, tak kisah berapa, kalau 40 minit 1 jam boleh ambil, ikut pada kapasiti storage yang ada lah. Macam ni dia 8 gig saja. Jadi berapa sangat lah kita nak ambil video panjang-panjang, tak boleh lah. Jadi kita ambil video yang macam penting-penting sahaja. Setakat ni aku guna tak ada masalah. Kalau kita nak rekod, kita cakap masa tu je. Benda tu memang nak kata bukan penting lah, mana memori kita lah, memori ataupun kenangan yang kita nak simpan. Okay, yang lain-lain aku rasa tak ada masalah. Okey, cuma lagi satu kan, biasa action kamera bila kita dah connect wifi kan, biasa dia ada wifi untuk kita connect kamera dengan apa-apa jenis telefon lah. Macam ni kita tak boleh tengok secara live. Contoh kita nak ambil gambar, kita nak ambil video ke, contoh Bluetooth memang boleh buka, tapi kita nak tengok skrin ni sama ada
posisi itu betul lah, tetap kita tak dapat tengok. Yang tu kekurangan dia juga. Biasa kalau action camera kita boleh tengok dekat sini kan. Jadi yang ni tak boleh, kerana kita kena ambil terlebih dahulu dekat sini. Lepas siap semua ambil, barulah kita cucuk dekat sini, barulah kita boleh tengok sama ada video yang kita ambil tu jadi ke tak. Itu aku rasa macam sedikit kekurangan jugalah, sebab tak boleh tengok secara live. Yang lain-lain aku rasa tak ada masalah setakat ni, senang saja. Jadi kalau korang fikir nak beli benda ni, aku rasa tak ada masalah. Bagi aku setakat ni okey, terbaik jugalah. Cuma kadang-kadang kita punya smartphone kena standby lah storage untuk transfer benda ni. Kadang-kadang kita nak segera dan cepat, kita terus masuk benda ni, kadang-kadang banyak jugalah dia punya kapasiti. Contoh satu video berdurasi dalam 15 saat, walaupun dia durasi dia 15 saat, tapi dia ambil memori tu dalam 60 ataupun 100 MB macam tu lah. Jadi banyak jugalah untuk satu-satu video. Kadang-kadang 3 gig, hampir 4 gig pernah aku transfer lah untuk beberapa video. Jadi apa lagi Okey, satu lagi kekurangan dia. Okey, sebelum aku nak cerita kekurangan, kelebihan dia macam ni. Okey, untuk dalam situasi hujan ataupun panas, tak ada masalah. Benda ni tak ada masalah. Sebab aku dah test masa hari tu. Masa tu hujan lebat jugalah, tengah bawa motor. Jadi tak ada masalah, dia boleh support lah. Kena air pun tak ada masalah. Cuma dari segi kita nak